So apa? Surah 98. Soalan yang kedua. إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الكرام شؤونهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال معرف قدس الله سره. Dan lagi adalah demikian dan adalah lagi demikian orang yang memudahkan agama Islam, sebab tiada ia amrun bil ma'ruf, yakni menyuruh mengerjakan perkara yang baik, dan nahyun anil munkari, melarang perkara yang mungkar. Jadi orang termasuk dalam memudahkan agama, tidak mengambil berat, dia tidak melakukan dua benda besar, dua tunggak besar dalam agama kita, ialah al-amru bil ma'ruf wan nahyu anil munkar, menyuruh yang baik dan melarang yang mungkar. Sebab agama tidak dipecahkan dua je. Ad-dinu syatran fi'lul ma'murat wa tarkil manhiyat. Agama dipecahkan dua cabang. Pertama, iaitu melaksana perkara yang disuruh. Yang kedua, meninggal benda yang dilarang. Itu je. Jadi dalam pelaksanaan benda disuruh tu banyaklah. Benda wajib, benda sunat, dan segala aspek kehidupan semua ada. Begitu juga larangan, dia dua, satu haram, satu makruh. Maka dalam itu semua ada tu kehidupan kita, ada benda yang dilarang, ada benda yang disuruh. Jadi oleh kerana itu membawa manusia kepada melaksanakan perkara yang disuruh dan melarang mereka daripada benda yang dilarang, itu adalah dasar besar dalam Islam. Maka demikian itu dosanya amat besar bagi dan lagi balanya umum. Maka wajib atas orang yang kuasa daripada raja-raja dan hulu balang, ini lama begitu, dan lainnya apa, bahawa menyuruh mereka itu belajar dengan dikeras dan dengan menakut akan mereka itu, dan jikalau dengan perang sekalipun. Kerana apa? Mereka itu pada hukum syarak meninggalkan sembahyang. Kerana sembahyang tiada sah sebab tiada tahu rukun sembahyangnya, atau sebab tiada kena huruf Fatihahnya, ya, dan tiada belajar mereka itu dengan berdosa segala orang yang berkuasa. Maknanya pemimpin, orang berkuasa, dia wajib menjalankan tugas dia apa? Benteras benda yang tersebut. Apa dia? Beribadat dalam kejahilan, itu kemungkaran. Beribadat mesti dalam ilmu. Sebab ibadat kalau tak dengan kejahilan tidak diterima. Fakullu man bighairi ilmin ya'malu amaluhu mardudatun la tuqbalu. Siapa beramal dengan tanpa ilmu, mana amal dia mardud, ditolak. La tuqbalu, tidak diterima. Sebab itu satu kisah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk dalam masjid, jadi seorang tu semayang. Sebab perhatikan, dia cacat rukun semayang dia. Lepas dia semayang, dia nak pergi menghadap Nabi SAW. Nabi kata apa? Kum fasalli fa innaka lam tusalli. Bangun semayang balik, kamu tak semayang lagi, Nabi kata. Tu. Dan setengah riwayat dia semayang balik macam tu juga, dan Nabi ucap pun macam tu juga, kum fasalli, ya, fa innaka lam tusalli. Bangun semayang balik, kamu tak semayang. Maka dia selender lah. Dia kata setakat ni yang dia tahu. Maka Nabi pun ceritakan dengan panjang lebar hadis berhubung daripada awal rukun semayang sampai akhir. Itu menandakan bahawasanya tidak diterima, sebab Nabi mengatakan fa innaka lam tusalli, engkau tidak sembahyang lagi, padahal anda semayang pada zahirnya tu. Maka dia ambil daripada situlah, beribadat tanpa ilmu tidak ada, maknanya keilmuan dalam urusan setiap ibadat dilakukan, maka tidak diterima itu. Maka ini setengah daripada sebesar-besar mungkarat. Mana kemungkaran? Maka tiada diuzur pada kita meninggalkan dia.
Dan tiap-tiap orang yang tiada mengikut, maka wajiblah oleh raja-raja menjanjikan seksa akan mereka itu dengan diperang dan lain besar. Sebab orang meninggalkan semayang seolah-olah dia memutuskan hubungan dengan Tuhan. Sebab semayang itu dipanggil silatul bainal abdi wa rabbih, hubungan antara hamba dengan Tuhan. Bila hubungan hamba dengan Tuhan terputus, tidak ada arti seseorang insan itu hidup di dunia ni. Itulah besarnya apa? Urusan mengerjakan ibadah dengan cara yang sebetulnya. Habis. Maka inilah setengah daripada sebesar-besar mungkarat. Mungkar satu kalau mungkarat, banyak kemungkaran. Maka tiada uzur, tidak dibenarkan. Seorang tadi maknanya apa? Kita meninggalkan dia. Dan tiada orang yang tiada mengikut, maka wajiblah raja tadi menjadikan seksa dan maka diperang dengan dia. Maka wajib kita marahkan akan sehingga marah tu. Seperti kita marahkan akan orang yang membinasakan harta kita. Orang bakar rumah kita, orang bakar kereta kita macam mana tuan? Kita pula baru beli. Ya. 500,000. Orang ambil minyak pergi bakar. Oh, mengamuk itu kan. Betul-betul parang dikejau. Ya. Marah tu lebih daripada tu lagi. Kalau orang tinggalkan sembahyang. Atau orang mengerja sembahyang tak nak belajar. Kita kena marah betul. Sebab besar dia punya bahala tu. Rugi dan azab dia di akhirat besar. Bahkan lebih daripada tu marah kita. Maka terkadang itu wajib kita sembahyang zuhur jua. Bila ni masalah sembahyang Jumaat tadi? Kalau sekiranya nyata betul, ya, maknanya orang buat sembahyang tadi masih lagi ada yang cacat. Dia ada 40 orang sembahyang Jumaat. Betul-betul cukup 40 orang. Ya, tiba-tiba tengok-tengok cek ada 2 orang Fatihah dia tak betul dia je. Ya. Maka ketika itu maknanya naklah dia apa? Dia apa? Ajar. Dan dia kena sembahyang zuhur dahulu. Taklah dia sembahyang zuhur dulu, ya. Sebab tak ada cukup syarat dia tadi. Dan wajib dia kena apa? Ajarlah, selesaikan. Sebab tiada diperoleh syarat sah sembahyang, syarat sah Jumaat, dan tiada berdosa yang meninggalkan Jumaat pada masa itu. Pada masa tidak cukup syarat, ya, 40 orang yang kamil ni. Kamil itu mana sempurna lah, bacaan dia sempurna, keadaan rukun-rukun semua dia tahu. Tetapi hendaklah ia sungguh-sungguh pula lepas itu menyuruh akan mereka itu belajar malam dan siang. Dan haram ia dirikan Jumaat, sebab tiada diperoleh 40, mana 40 yang kamil, yang sempurna. Maka kita mengeras mana amar ma'ruf itu terlebih aula dan afdal kerana wajib lagi fardu ain atas orang yang kuasa, daripada kita duduk berbuat ibadat yang adalah mengatakan haram mengerjakan dia. Apa dia? Iaitulah setengah ulama kata tak boleh buat Jumaat kalau tak cukup 40. Ada setengah kata kaul kata boleh, atau mana khilaf daripada duduk tak ada khilaf. Baik kita memelihara yang wajib terus. Wajib terus apa? Iaitulah menyuruh mereka tadi membuat zuhur, kemudian suruh mereka belajar biar selesai. Ya. Kan payah sangat kan. Kalau 10 orang 20 orang pun pegawai masjid 10 orang. Peganglah seorang 2 orang. Kalau 10 orang dah 20 orang kan. Test daripada baca takbiratul ihram, bacaan dia, Fatihah dia, tahiyat dia, selawat semua kali tes rukun qauli dia. Dan ajar dia sekejap, seminggu selesai ya. Besok minggu depan tak ada apa-apa masalah lagi dah. Semua dah boleh mendirikan Jumaat dengan sempurna. Istimewa lagi tidak sah sembahyang Jumaat atas kaul yang muktamad, yang dipatuakan dengan ittifaq segala ulama Syafi'i, daripada kita memelihara kaul dhaif yang mengatakan adalah padanya khilaf ulama mensabitkan dia daripada Syafi'i, dan yang kebanyakannya tiada mensabitkan kaul yang mengesahkan itu pada mazhab Imam Syafi'i kita. Habis. Dan jika dikata pula hamba taklid Imam Abu Hanifah, dia nak buat sembahyang Jumaat juga angka tak cukup 40 ni,
Imam Abu Hanifah boleh dengan 3 orang, atau taklid Imam Malik yang mengatakan haruskan 8 orang. Mazhab Imam Malik 8 boleh, Abu Hanifah maknanya 3 orang boleh. Atau 12 orang. Jadi angka tu memang ada khilaf. Atau 20 orang pun ya, tidak sah pula taklidnya. Kerana apa? Tiada orang yang tahu hukum pada 2 imam. Kalau semua tu tahu, ini mazhab Syafi'i pun tak lepas, nak pergi Maliki Hambali lagi jauh. Maknanya kalau dia tak tahu, tak boleh nak taklid, dia mesti tahu Abu Hanifah punya kaedah dia, syarat-syarat dia, Imam Malik. Ya, baik dia pergi belajar tu Imam Syafi'i kita tu senang. Habis. Dia tidak tahu hukum pada 2 imam, Imam Abu Hanifah dan Imam Malik itu apa yang wajibnya dan syaratnya rukun, dia tak tahu, maka tak sah. Dan tiada pada keduanya supaya kita peliharakan. Jangan jadi taklid, ya, jangan jadi talfik. Talfik bertempik. Mana tampal-tampal. Ambil semayang Syafi'i, semayang batal pula pakai Maliki. Tentang baca putih pula pakai Hanafi. Macam mana tu tak boleh. Ya, dia kena satu-satu. Kalau kita dah pakai Hanafi daripada awal sampai akhir, daripada awal sampai akhir, nak pakai Maliki daripada awal sampai akhir, dia macam kereta jugalah. Dia ada 4 biji kereta, Mercedes ada, BM ada, Honda ada, kan? Tiba-tiba dia tukar tayar ni masuk sana, skru ni masuk sini, tiga-tiga tak ada jalan. Ya. Honda punya skru masuk kat Mercedes punya skru masuk BM, jauh-jauh semua tak ada jalan, jam. Dia kena pakai satu cara sampai awal sampai akhir. Ya. Ada pun menetapkan mazhab tak wajib. Kita mesti mazhab Syafi'i tak wajib. Tapi memakai mazhab adalah wajib dengan cara ni. Sebab kita bukan ahli mujtahid. Ya, kita kena ikut orang mujtahid. Maka mujtahid dia kena ikut syarat dia daripada awal sampai akhir. Kalau dia alim tak apa semua mazhab. Zuhur pakai Syafi'i, Asar Maliki, Maghrib kan Hambali. Pakai tak ada masalah. Tapi daripada awal sampai akhir. Jangan ditalfik, talfik campur-campur. Atas segala orang yang awam dan orang yang hawas, tiada tahu pula, tetapi mazhab dirinya ia tiada tahu. Tak tahu macam mana Hanafi, mereka Syafi'i pun tak lepas, maka betapa mazhab orang lain pula. Itu maknanya. Jadi maknanya dia kena selesaikan, suruh dia belajar tu. Jadi kita buat tu tidak ada syak lagi dah, senang. Ya. Kemudian hukum meninggalkan sembahyang 5 waktu. Maka hasillah pekerjaan ini keberatan atas waliul umur, maknanya pemerintah, dan dosa yang besar-besar atasnya jika tiada mereka itu menghiraukan pekerjaan agama istimewa sembahyang. Orang tak sembahyang masjid, tak ada orang apa dia buat dah, kan? Tu berat dia kena ni. Sebab dia pemimpin, dia kena jaga tu. Terutama buat sembahyang dia kena jaga. Allazina immakannahum fil ard aqamus salah. Mereka yang diberikan mandat untuk memimpin rakyat, maka Quran kata apa? Aqimus salah. Dirikan mereka akan sembahyang. Mana kita pastikan rakyat yang beriman, yang Islam tu sembahyang ni jangan tinggal, baru dapat keberkatan dan pertolongan Allah Ta'ala. Tidak bala turun, semua kena nanti. Istimewa pula sembahyang 5 waktu dan mendirikan dia dengan berjamaah pula, ya, dan mendirikan sembahyang Jumaat seperti yang disuruh syarak. Maka adalah ia daripada yang terlebih diingkar daripada segala yang mungkar. Banyak kemungkaran, ini kemungkaran paling besar bila seorang tidak mengerjakan sembahyang dan tidak melakukan sembahyang Jumaat dan tidak melakukan secara berjamaah. Dan terlebih akbar, terlebih besar daripada kabair, daripada segala dosa besar. Kabair tu jamaah. Dan terlebih, ya, afhash, fuhsyun, afhash, terlebih keji daripada segala muharramat, segala benda-benda yang diharamkan, maka meninggalkan sembahyang itu lebih keji. Sebab sembahyang benda paling besar, ibadat selepas daripada iman dan Islam, dialah. Sebab dia ambil dia di atas, ya, dan dia merupakan hadiatuz ziarah, hadiah Rasulullah, diangkat naik ziarah kepada Ta'ala, diberikan kefarduan sebagaimana yang maklum kepada kita dalam Isra wal Mi'raj. Dan telah datang hadis daripada Rasulullah SAW dengan mengkufurkan orang yang meninggalkan sembahyang.
Sabda Rasulullah SAW, al-ahdul ladzi bainana wa bainahumus salah, faman taraka faqad kafar. Bermula janjian antara kami dan antara mereka itu ialah sembahyang, perjanjian besar. Maka barang siapa meninggalkan dia tinggal sembahyang, maka senya telah kufur ia. Semua kufur tu ulama bahas. Kalau Hanafi, Hambali, Kapi terus. Kapi betul. Tiga mazhab takwil termasuk mazhab Syafi'i. Sebab kufur tu ada dua. Satu, kufur i'tikad, batal terus. Itu kalau kufur i'tikad, kekal neraka. Yang kedua ditakwilkan, termasuk Imam Syafi'i takwilkan, kufur ialah kufur nikmah. Maknanya menyalahgunakan nikmat Tuhan. Tuhan beri dia sihat dan sebagainya kurniaan, tiba-tiba dia tak sujud kepada Tuhan. Maka itu kufur nikmat nama dia. Dia tidak batal akidah selama dia tidak menukar hukum. Kalau dia mainkan hukum, habis batal akidah. Kita semayang ni dulu je, sekarang tak ada wajib. Jawab je tak wajib, dia kafir terus tuan. Man jahada ayatan minal Quran faqad halal darbunuki. Siapa tolak satu ayat Quran, dia maka halal dipancung tengkuk dia. Apa maksud dia? Kinayah tu an ridah wa antal makum murtad, keluar dari agama. Kalau dia menolak hukum yang ijma' ulama, kewajipan dia ijma' sabit, tak ada khilaf ulama, dengan hadis yang sahih lagi mutawatir tiap-tiap tabaqat. Itu kalau ditolak habis. Macam sembahyang, puasa, zakat, semua benda yang telah jelas, tidak ada khilaf itu. Nas Quran tu pampang, kalau ditolak dia habis. Atau dia katakan sembahyang 5 waktu, dia ada 3 je, 2 dibuang. Pertama dibuang pun subuh dibuang. Contohnya ada golongan ni. Ada je syaitan tipu macam-macam. Dan lagi sabda Rasulullah SAW, man taraka salata muta'amidan faqad kafara jihara. Barang siapa meninggalkan sembahyang dengan sengaja, maka senya telah kufur. Hal keadaannya nyata, terang kekufuran. Maka Imam Syafi'i takwil, maksud kufar jihara ai in angkara, sekiranya dia engkar hukum. Dia kata sembahyang tak wajib, suka-suka je kita sembahyang 5 waktu ni. Kalau cakap itu ambil jawab ni. Ada pun kalau dia tak sembahyang tapi dia mengaku, habis kau tak tinggal sembahyang, apa kau sembahyang? Saya tahu sembahyang wajib, habis kau tinggal pasal saya mengakulah saya salah. Itu lain. Dia tak jadi kufur, maka dia kena terima azab. Kalau dia tak bertaubat sampai ke mati, jawab dia satu waktu 80 hukbah dia masuk. Satu waktu dia tinggalkan sembahyang dengan sengaja, tidak bertaubat sampai mati, maka dia kena masuk satu waktu 80 hukbah. Man taraka salata muta'ammidan abqahullahu fin nari samanina sana wa fi kulli sana hukbah samanina hukbah wa fi kulli hukbatin samanina sana. Barang siapa tinggalkan sembahyang satu waktu dengan sengaja, maka dia dihumbankan ke 80 hukbah. Satu hukbah 80 tahun. Kalau satu hari akhirat 1000 tahun dunia, macam mana? Tak cukup kelihatan nak kali. Satu hari akhirat je 1000 tahun dunia. Al-fasanati mimma ta'uddun. Itu pun satu waktu. Tapi walau macam mana pun, dia ada apa? Ada takkid, mana ada waktu. Lama mana pun maknanya apa? 80 hukbah, lama tu. Tapi walaupun lama begitu, dia tidak makna apa? Kekal. Bila ada sempadan, makna tak kekal. Faham daripada itu maknanya dipecahkan dua. Makna kufur tadi ialah kufur nikmat. Kecuali kalau dia engkar, baru kufur betul. Itu mazhab kita Syafi'i kita pakai tu. Dan lagi sabda Rasulullah SAW, hadis Nabi SAW, man tarakal salata faqad bari'at minhu zimmatullahi ta'ala wa zimmatu rasulih sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa meninggalkan sembahyang, maka sungguhnya telah lepas ia daripada janjian Allah Ta'ala dan janjian Rasulullah SAW. Habis. Maknanya dengan Allah Ta'ala tak ada hubungan lagi. Tuhan putuskan habis. Tak ada janjian untuk mendapat apa-apa. Dia sedekah tadi benda tu. Dia buat kebajikan lain tadi kalau dia tak semayang. Seolah-olah kita nak buat rumah, papan ada tapi nak sangkut dinding tak ada, tiang tak ada nak sangkut mana. Kalau nak buat rumah dia kena tiang tempat berpegang, baru dia boleh sangkut yang lain. Batu as-salat imanuddin, paman taraka faqad hadamaddin. Semayang tu merupakan tiang agama, tiang. Siapa runtuhkan tiang, seolah tak ada agama. Itu besar tak besar, sembahyang ni hebat. Kita kalau buat rumah apa buat dulu? Tiang dulu kan. Tambah ada tiang kayu ke atau piling rumah, timah batu, mesti dia kotak dia buat tiang dulu. Dan tiang baru dia buat bim apa semua, baru sangkut.
Nak sangkut benda lain, mana tiang tak ada. Ya. Dan kalau tiang saja, tak lain tak ada pun tak boleh ke. Kan? Jadi tiang ni, dinding tak ada. Duduk atas tiang. Cuba duduk atas tiang. Beruk. Yang duduk atas tiang ni beruk. Dia semayang-mayang tapi lain tak ada aurat tertutup, puasa tidak. Dia semayang ni. Dia ada tiang ni kan. Jadi kena lengkap tiang, dinding semua, perhiasan, tu seolah gitulah. Jadi maknanya yang besar kali antara kena pastikan tiang kena ada, baru dia boleh sangkut benda lain, boleh buat. Itu maknanya kalau tak ada tiang, tak ada zimmah, tak ada urusan dengan Tuhan lagi. Maknanya apa? Tuan tolak ibadat yang lain. Dan lagi sabda Rasulullah SAW, man hafaza ala salati kanat lahu nurun wa burhanun wa najatan, nuran wa burhanan wa najatan yaumal qiyamah. Besar ni. Barang siapa memeliharakan semayang zahir dan batin itu, atas semayang adalah ia baginya nur, ya, cahaya yang terang, dan burhan, dalil terang, yakni petunjuk dan kelepasan pada hari kiamat. Maknanya selamat ada di akhirat, terringkas teman. Bila dijaga akan sembahyang dengan betul. Dan lagi sabda Rasulullah SAW, wa man lam yuhafiz 'alaiha lam yakun nuran wala burhanan wala najatan wa kana yaumal qiyamati ma'a fir'aun wa qarun wa haman wa ubay ibn khalaf. Tengok lagi. Barang siapa tiada memelihara atasnya, sembahyang dia tak ambil berat, tak jaga, ya, kepada diri dia, keluarga dia dan seterusnya, tiada ada nurnya dan burhannya di akhirat, gelap, dan kelepasan boleh tak ada. Dan adalah pada hari kiamat dia serta dengan Fir'aun, Qarun, Haman, Ubay bin Khalaf. Habis mantul masuk ke gulungan orang tu, habis dah. Mana ahli neraka wal a'yazubillah. Itu di antara besarnya sembahyang, sebab dia merupakan silatun bainal abdi wa rabbi, kontak antara kita dengan Allah Ta'ala. Maka sungguhnya telah dinaskan, mana telah ditetapkan hukum beberapa hadis Rasulullah SAW dengan kufur yang meninggalkan sembahyang. Dan demikian lagi datang daripada beberapa sahabat dan salaf yang salafus saleh, hingga berkata setengah daripada mereka itu, tiada aku dengar akan sahabat berkata mereka itu pada suatu daripada segala amal jika meninggalkan menjadi kafir melainkan sembahyang. Kalau tinggal sembahyang jawab kafir. Mana kafir ni? Itu dulu perbahasan dulu tidak. Kafir itu mana orang, perbuatan itu sifat itu kufur. Siapa yang bersifat kufur dipanggil kafir. Cuma biasa kafir nikmat ke ataupun kafir etikat. Dia mengatakan kafir etikat, habis terus kekal neraka. Ya, kafir nikmat maknanya dia kena azab sekadar itulah. Maka takut olehmu, kemudian maka takut pada meninggalkan sembahyang atau meninggalkan satu daripadanya, daripada sembahyang tadi. Semana kena jaga betul yang 5. Yang terbaik dihias yang lain, sunat dan sebagainya. Maka bahawasanya tiada engkau perbuat seperti demikian itu, maka sungguhnya binasalah engkau. Dia kata buat tak jaga, jawab dia rosak. Setengah daripadanya orang yang binasa itu rugilah engkau dunia dan akhirat. Maka demikian itu ialah orang yang kerugian yang amat nyata, amat terang kerugian dia bila tidak menjaga akan kefarduan sembahyang yang diwajibkan. Kemudian tanggungjawab orang yang berkuasa. Wallahu a'lam.